iwaja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Sairus Salikin. Moga-moga dengan pengajian ini dapat meningkatkan akan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah lagi dengan hujan yang lebat, kita meredah juga untuk sampai ke rumah Allah atas tujuan pengorbanan kita pada Allah. Maka harap-harapnya semua ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat kali ganda dan dimasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu. Yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab Sairus Salikin. Yang Jawi warna hijau muka surat 2. Yang Rumi muka surat 2 juga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Betul situ. Ghafarallahu alaihi wa bijahi sayyidil anbiya wal mursalin wa awliya illahi salihin amin. Baik, ni masih lagi dekat kali dah mukadimah lagi. Pelan-pelan. Jadi ini mukadimah dan nak habis dah mukadimah dia, kemudian nak masuk dia punya tajuk dia. Jadi kat doa Syekh ni dia kata ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, mudah-mudahan diampun Allah Ta'ala baginya. Nya siapa? Nya ke pengarang kitab ni, iaitu pengarang kitab yang asal, iaitu Imam Al-Ghazali. Moga-moga Allah ampunkan beliau dan juga kedua ibu bapanya dan bagi ibu bapanya. Wali jami'il muslimin, dan bagi segala orang muslimin. Muslimin ni kalau ikut muzakkar, maknanya lelaki yang Islam, tetapi bila dalam doa dan sebagainya ia dah termasuk dalam makna jamak, maknanya semua sekali, baik lelaki baik perempuan. Jadi wali jami'nya semua sekali orang-orang, moga-moga dikan dosanya. Bijahi sayyidil anbiya wal mursalin, dengan berkat kemegahan penghulu segala nabi. Kita maksud dengan berkat ni makna bertawasul. Kita bertawasul dengan penghulu sekalian nabi kita, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan makna lain juga sebagai syafaat. Mohon syafaat Nabi dalam hadis, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru, dan aku adalah orang yang muncul lebih dari kuburan. Maknanya Nabi lah orang pertama yang akan bangkit daripada kubur di padang mahsyar nanti.
Bila ditiup sangkakala, hidupkan balik manusia, orang pertama bangun dulu Nabi Muhammad. Dan menteri tak bangun lagi time tu. Nampak? Walaupun tak kira lah Sultan tak bangun lagi, yang bangun Nabi. Tu hebatnya baginda Nabi SAW. Wa awwalu syafi'in wa awwalu man wa awwalu syafa'. Dan aku adalah orang yang paling dahulu memberi syafaat, dan aku juga adalah orang yang paling dahulu dibenarkan memberi syafaat. Kan kata Nabi. Hadis riwayat Muslim. Jadi kata Nabi, akulah yang akan diberi izin terlebih dahulu untuk beri syafaat kepada umatku. Umat kita inilah umat Nabi, yakni kita. Moga-moga berkat daripada doa Syekh ni dalam kitab ni, kita yang mengaji kitab ni, sebab yang doa ni Syekh pengarang, dia yang doa, Syekh Abdul Samad Al-Panimani, dia doa moga-mogalah kan dapat keampunan seluruh orang Islam dan mendapat syafaatnya baginda Nabi SAW, terutama kita yang mengaji akan kita. Dan Rasul dan segala awliya Allah yang soleh, awliya, wali-wali. Apa makna wali? Banyak kita tersalah faham dengan makna wali itu sendiri. Kita dah faham wali tu jalan kat luar ni tak basah jubah. Oh, wali ni hujan lebat sikit tak basah. Memang pakai payung. Nampak? Bukan tu wali. Bukan tu wali. Kita dah faham. Kita dah faham wali terbang. Kalau wali terbang tu kan, wali tu burung raja wali. Nampak? Burung terbang. Yang sebenar makna wali bukan tu. Makna sebenar wali ialah kasih Allah. Orang yang Allah kasih ke atas dia, maka dia jadi wali Allah. Dan yang kata jalan atas air apa semua tu boleh terbang, telik kasih pada dia, Allah berikan dia kemuliaan. Sebab apa? Sebab dia muliakan Allah. Timbang balik dia dahulu muliakan Allah, Allah muliakan dia pula. Dengan itulah kelebihan-kelebihan yang kadang-kadang kita kata sebagai mencari adat. Mencari adat ni tak logik di akal. Tak ada apa yang mustahil bagi Allah. Lepas tu kita kena faham, dalam perkara yang mencari adat ni, dia boleh berubah mengikut nama dan keadaan ni. Kalau ia berlaku kepada orang kafir, orang kafir pun boleh jadi benda pelik. Kan? Jadi benda pelik. Dulu David Copperfield, dia datang Malaysia nak hilangkan KLCC. Dia buat magic nak hilang KLCC. Kerajaan tak benarkan sebab takut tak datang balik. Tak datang balik, nak bina balik payah. Nampak? Dia kata nak buat magic, nak boleh buat hilang, nak boleh terbang lah. Dia nak kata David Copperfield tu wali, padahal dia kafir. Nampak? Boleh dia buat benda pelik? Boleh. Kalau Allah, tapi izin atas muka, maka itu itu nampak takjub sekalipun, itu namanya sihir. Sihir dengan bantuan jin. Macam mana boleh jadi? Dah Allah izin jadi. Kalau Allah tak izin jadi, hebat mana pun sihir tak jadi. Sebab Allah ambil tangan kiri, lepas tu datang daripada belakang. Kalau orang dapat dari tangan kanan, alhamdulillah. Dak ni tangan kiri, toleh-toleh belakang. Belakang ni punya catatan amal, patut cari tak jumpa, dia kata. Belah belakang. Lepas tu pegang pula dengan tangan kiri. Kan? Fasaufa yad'u subura. Allah kata. Maka bila dia dapat buku catatan dia daripada tangan kiri, maka dia akan menjerit-jerit, meraung-raung, menyebut-nyebut kebinasaan yang dia akan hadapi lepas dia. Celaka dah, mampulah aku hari ni dapat buku tangan kiri Sebab dunia dulu dia pernah agak dengar, walaupun tak ada kuliah, sebab speaker kuat masuk kat rumah dia. Dia dengar ustaz kata kalau dapat tangan kiri habis lah.
Jadi hari tu terbukti benar, memang dia dapat tangan kiri. Merawang, oh mampu aku habis lah, nak nasi aku neraka lah habis lah ni, sebab dapat tangan kiri. Allah kata wa yasla sa'ira, dan dia akan dibakar di dalam api neraka yang marak menjulang, api neraka sa'ir. Kan? Kenapa jadi macam ni? Kenapa orang ni kena seksa sampai macam ni? Allah jawab, innahu kana fi ahlihi masrura. Kerana masa hidupnya di dunia dahulu, dia berseronok-seronok dengan ahli keluarganya tanpa mempedulikan hal-hal akhirat. Akhirnya jadi jahil. Bila jahil, buat satu benda yang salah, dia tak sedar salah. Inilah namanya istidraj. Kan? Dia tak sedar bahawa dia dah salah, dia tak sedar bahawa dia dah jauh, tapi dia sangka dia masih betul, dia sangka dia masih elok. Ni gaji aku makin tambah ni, pangkat makin naik pula ni. Kau mana pula tak berkat ya? Berkat bukan duduk pada gaji. Berkat bukan duduk pada pangkat. Kalau berkat duduk pada pangkat, Fir'aun paling tinggi berkat. Sebab apa? Jadi ketua Fir'aun. Berkat kan duduk situ. Berkat ni, walaupun kita orang cakap rumah kecil sempit, kenderaan pun Allah sian. Ni nak hujan-hujan, nak buka wiper, tekan wiper naik lampu. Kereta lama dah, tutup pintu kanan, cabut pintu kiri, sian. Susah. Tapi sebab berkat, sampai juga dia ke rumah Allah, surau masjid. Ada orang kereta Velfire, BMW, tapi sebab tak berkat, walau kereta mahal, hebatnya kereta, tayar besar kereta, tak boleh golek sampai ke rumah Allah. Lepas tu kalau kereta hebat boleh sampai lah, logik akalnya tak sampai. Kadang-kadang nak sampaikan tu bukan sebab kereta, nak sampai tu bukan sebab minyak, tapi sampai tu sebab dengan izin Allah, berkat daripada Allah. Kita ni beruntung lah malam ni. Allah izin, Allah berkatkan kita. Walaupun kita tak setara mana sangat kehidupan dunia, tapi Allah izinkan juga sampai. Hebat apa? Saya nak tanya, mudah soalan. Antara parlimen dengan surau, nama apa ni? Surau Khariah, Taman Lela. Antara Dewan Parlimen dekat Kuala Lumpur tu dengan surau Khariah, Taman Lela ni, mana lebih besar berkat dia? Mana lebih mulia? Surau ni. Dan kita boleh masuk tak hebat, walaupun kita tak masuk parlimen. Walaupun kita tak pernah masuk parlimen. Nak orang bangga apa parlimen? Bukan ada keberkatan. Tapi kalau jalankan tujuan amanah kerana Allah, insya-Allah baru ada keberkatan. Tapi kalau dalam tu semua duk sibuk dengan dunia, nak berkat tang mana? Begitu juga sini. Alhamdulillah kita dapat masuk ke rumah Allah, tempat ibadat, tempat kuliah, dan majlis ilmu pula disebut sebagai taman syurga. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu berjalan-jalan kemudian kamu jumpa di sana ada taman-taman syurga, farta'u, kata Nabi, singgahlah, duduklah, nikmatilah taman-taman syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, qalu wa ma riyadul jannah, apa tu taman-taman syurga? Macam mana pula taman syurga sedangkan kami belum mati lagi, ni dunia, mana ada taman syurga? Apa maksudmu ya Rasulullah taman syurga ni? Jawab Nabi, hilaku zikr, iaitu majlis-majlis yang di dalamnya ada menyebut tentang diriku, tentang Allah atau tentang Islam. Majlis zikir, makna zikir ialah majlis yang mengingatkan kita pada Allah. Itulah yang disebut sebagai taman-taman syurga. Maka sinonimnya di tempat kita ni dipanggil kuliah agama atau majlis ilmu. Maka kuliah agama, majlis ilmu ni lah dipanggil sebagai taman-taman syurga. Dan kalau dunia lagi Allah izin dah kaki kita jejak dalam taman syurga, dan akhirat insya-Allah lah Allah izin masuk dalam syurga. Ini kalau dunia lagi taman syurga pun tak pernah masuk, taman pun tak pernah masuk, dan macam mana nak masuk syurga? Macam kita lah balik rumah kita, kalau nak masuk dalam rumah, dalam bilik, dalam ruang tamu, kena masuk kod laman dulu, betul tak? Laman depan tempat parking kereta tu. Takkan tiba-tiba terus masuk dalam bilik. Celah mana dia masuk? Kod tingkap ke apa? Nampak? Mesti lalu kod laman. Kalau dah boleh lalu kod laman, barulah masuk dalam rumah. Gitu ke?
Betul Nabi panggil ni taman syurga. Kalau taman pun boleh masuk dah, insya-Allah sikit saja lagi kita betulkan diri kita, biar balik jumpa Allah dalam keadaan bersih suci daripada dosa, insya-Allah selangkah lagi masuk ke dalam syurga Allah. Tu. Tapi kalau orang yang taman pun tak masuk lagi, dah macam mana? Payah dah. Tu. Itu istidraj. Yang ketiga, kalau berlaku kepada orang soleh, benda pelik. Dia bukan wali, dia orang biasa je, orang soleh lah. Orang soleh ni apa makna soleh? Nabi kata, kalau kamu nampak orang berbalik-balik ke rumah Allah, berbalik-balik ke masjid, saksikanlah dia adalah orang soleh. InsyaAllah malam ni kita ni InsyaAllah berada di tempat sebagai yang dipanggil sebagai orang soleh, kan? Berbalik-balik masjid, hatinya melekat di masjid, nak gemar ke masjid surau, ke majlis ilmu dan sebagainya. Maka kalau benda pelik berlaku ke atas kita, contohlah, atau berlaku ke atas orang yang soleh, benda pelik, contoh dia accident. Untuk kereta Tok Guru kita lah, Tok Guru Siddiq Noh. Hari tu kebetulan isteri Tok Guru dia nak ikut sekali. Jadi bila isteri Tok Guru ikut, Tok Guru gerak asing. Tok Guru bawa kereta isteri dia, kemudian anak buah dia, ini menantu dia dengan satu orang lagi pelajar pondok yang teman, naik bawa kereta Hilux tu. Kalau tak silap 2 hari kuliah di Kedah. Lepas tu habis kuliah tu nak balik ke pondok. Tok Guru lambat sikit sebab mungkin Tok Guru singgah mana-mana, tak pastilah. Yang depa ni yang naik Hilux ni balik dulu petang, kat asar waktu tu. Ceritanya lebih kurang, akhirnya yang mandu ni dia terlelap sekejap lah. Terlelap berapa saat dah, tahu-tahu terbalik dah kereta. Bukan jalan kona, jalan tu straight. Kona depan tu lagi, tak sampai kat kona lagi, jalan straight. Tapi dia dah masuk ke rumput tu, akhirnya jatuh kat macam ada parit kecil situ. Lepas tu ada tebing, mungkin sebab tebing tu kereta tu terangkat. Mungkin juga kerana dia panik ke apa, nak tekan brek tertekan minyak sebab kereta auto. Kan? Lepas tu kereta tu melambung sebab tiang, ada satu tiang kat situ. Tiang tu tiang telefon. Tiang yang jenis kecil, kan tiang elektrik ni tebal tau. Ni tiang kecil halus besi. Patah atas. Macam mana boleh patah atas? Mungkin kereta tu naik ke atas tu, lepas tu baru dia boom jatuh, terbalik situ. Kalau tengok gaya kereta tu, saya pergi lepas-lepas tu, bila dapat dah maklumat terus pergi tengok gaya kereta tu, kita boleh kata habis lah. Tapi alhamdulillah 2 orang ni luka sikit tak ada. Luka apa tak ada, cuma tersalah urat. Sekarang ni pergi mengurut lah, pergi ubat ngurut, mungkin patah pun tak ada. Yang seorang tu kan patah, cuma tulang dia terkeluar sikit, tulang dia lari, tapi tak ada apa. Darah nitik sikit pun tak ada. Cermin habis pecah. Saya buka pintu belah dalam tu, tengok dashboard dengan tempat seat rapat. Kita fikir macam mana kan? Tengok gaya ni hancur ni, total loss, habis kemek, gearbox sampai cabut. Kan, mana yang lalu singgah, kena apek lalu dia naik motor, ayah dia kata, driver mati lah, dia kata. Mati terus dia. Hidup, dia kata. Hidup lagi, ada kat hospital tengah cek. Kan? Hidup lah. Oh ya, ini power. Nampak? Kalau ikut logik lah, kita fikir kan, Allah, habis ni. Tu kata yang ini perkara pelik berlaku ke atas orang biasa atau orang soleh, maka kata ulama namanya ma'unah. Bukan al-ma'unah yang kena tangkap dulu tu. Ma'unah nama dia. Ma'unah ni makna dia pertolongan Allah. Allah berikan pertolongan pada dia. Mungkin atas keberkatan kereta tu digunakan untuk bawa kuliah. Kan? Macam kereta saya bawa kuliah ni. Kereta tu kadang-kadang lebih power pada kita. Sebab apa? Kita ada kat sekali-sekali tak dapat datang kuliah, betul tak? Tapi kereta tu tak pernah miss pergi kuliah. Asal pergi kuliah mesti dia ada. Sebab dia bawa. Dia tolong bawa kita. Kadang-kadang kereta tu lagi hebat pada kita pula. Ada kata berkat. Sebab tu kata ulama, bila kita nak buat benda baik, nak buat benda-benda amal ibadat, makhluk-makhluk yang tak bernyawa ni sebenarnya dia ada cakap, tapi kita tak dengar lah. Kalau dengar bengsan kita. Terkejut dengar. Kita buka almari, kita nak pakai jubah, nak buat pergi kuliah, nak pergi ngaji, buka almari tengok, cari baju Melayu ke jubah kan, baju ada banyak.
Satu-satu online tu cakap, ambil saya, dia kata. Saya nak pergi masjid. Kan? Sebab biar saya ada keberkatan, ambil saya. Berebut-rebut lah. Tiba kita pilih warna hitam. Warna putih kata, ambil hitam juga. Contoh. Dia akan cemburu gitu. Maknanya nak kepada perkara-perkara kebaikan, bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain juga. Jadi itu maknanya maunah. Kalau berlaku kepada wali-wali, baru panggil karamah macam kita sebut tadi. Kalau berlaku kepada nabi ataupun belum dilantik menjadi rasul, itu namanya irhas. Macam apa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu lahir, Nabi keluar dalam keadaan sujud, setengah riwayat kata. Jadi itu dipanggil irhas. Tapi bila sudah dilantik secara rasminya sebagai rasul, umur 40 tahun, kemudian perkara-perkara pelik berlaku ke atas rasul, itu dipanggil mukjizat. Jadi yang kita nak maksudkan sini, jangan peliklah bila ada satu benda pelik berlaku. Maknanya benda pelik ni boleh berlaku kat siapa-siapa pun. Tak payah kata orang alim, orang kafir sesat pun boleh berlaku. Tapi kita kena pandang itu adalah sebagai sihir atau istidraj. Jangan kita kagum lah pula. Ini orang buat magic, power magic. Apa power sihir? Syirik kepada Allah. Kan? Ni buat benda-benda peliknya tu, silap mata lah pun. Yang nak ni kisah-kisah Nabi boleh membelah laut, macam Nabi Musa alaihi salam dan sebagainya. Itu patut kita teruja. Hebat Nabi-Nabi Allah tu. Itu benda cerita yang sebenar. Ni yang lain tu cerita karut marut. Baik. Jadi itu dia. Jadi itulah awliya, wali-wali Allah yang salihin. Jadi wali ni dia ada beberapa tingkatan. Di paling besar sekali wali kubra lah. Dalam wali kubra, dalam kategori wali kubra tu pula jadi dipanggil wali abdal. Setengah riwayat kata bilangannya 40 orang bila-bila pun. Contoh macam sekarang ni ada 40 orang dalam satu dunia. Mana duduk tak tahu. Wali abdal ni payah nak jumpa. Siapa dapat jumpa, rezeki dia alhamdulillah. Tapi payah nak jumpa sebab dia suka senyap. Dia tak tonjol diri dia. Dan kadang-kadang orang tak tahu dia tu wali. Tu wali abdal. Dia senyap je. Dia tak kata, kita baru pelik sikit rasa wali dah. Pelik aku wali. Ni dia senyap biasa. Kadang pakaian dia macam orang biasa. Itu kadang-kadang wali abdal. Jumlah dia 40 orang. Kalau meninggal seorang, Allah akan lantik. Tetap bilangannya kata ulama mesti 40. Macam mana pun mesti 40. Ada satu kisah lah, wallahu alam kisah ni benar ke tidak, tapi nak untuk guru dululah ngajar di pondok. Dia kata ada wali ni dia ada mesyuarat dia juga, perhimpunan dia, mesyuarat wali-wali. Jadi ada satu orang perompak ni, dia nak merompak. Dia nampak ada sebuah bangunan, dia masuk nak pergi curi. Tengok dalam bangunan tu tak ada apa-apa. Dia tak tahu rupanya bangunan tu tempat wali-wali mesyuarat. Dah wali bawa apa? Bukan ada harta pun wali. Lainlah mesyuarat datuk-datuk. Ni tak ada. Jadi bila dia nak keluar, dia dengar ada orang lalu lalang. Allah, tak boleh keluar dah. Dia nyorok bawah meja. Ada meja situ, dia nyorok. Jadi rupanya yang datang ramai-ramai tu wali-wali tu lah, wali abdal. Wali abdal tu berhimpun situ. Jumlah mereka waktu tu 39 sebab seorang meninggal. Jadi tujuan perhimpunan tu nak bincang siapa jadi wali yang ke-40. Sebab bilangan kita ni tinggal 39 kata dia. Jadi bincang dalam tu. Bincang punya bincang, yang ni kata macam ni cadangan, ni kata macam ni, tiba seorang bagi cadangan. Lah apa susah-susah? Yang bawah meja ni lah kita lantik dia jadi wali yang ke-40. Bawah meja tu sama perempat. Tu kata wali, dia tahu ada orang bawah tu. Dah tak payah nyorok lah. Terkejut kawan tu. Berubah dia jadi wali. Daripada dia jadi merompak jadi wali. Kadang-kadang begitu lah rezeki. Betul.
Jangan ingat, sebab tu kita jangan pandang satu-satu orang dia punya jahat selama-lama jahat. Belum tentu, silap-silap dia lebih pada kita pula lepas tu. Sekarang dia jahat, so kalau dia berubah silap-silap dia potong pula kita. Bekas banduan dalam penjara apa semua, tengok memang jahat, tatu noh tatu. Sini naga, sini rimau, sini kebau, sini dah macam zoo badan, penuh binatang. Tapi kalau Allah nak dia berubah silap-silap keluar serban siap jadi tok guru pula ngajar orang. Kita yang biasa kuliah di masjid ni tak jadi apa lagi. Kadang-kadang macam tu Allah nak buat. Macam Wali Songo, Wali Songo, apa nama wali tu? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga di Indonesia. Riwayatnya cerita dia ni dulu kerja mencuri. Sebelum jadi wali, kerja mencuri. Jadi dia panjat atas pokok. Macam cerita Piramli tu. Dia panjat atas pokok, dia tunggu siapa lalu siap. Tadi kebetulan ada seorang tok guru lalu. Tok guru tu tongkat dia warna emas. Dia kata, sedap lah aku, memang rezeki dah ni, dapat tongkat emas. Jadi bila tok guru tu lalu situ, dia pun lompat, dia tolak tok guru tu. Jatuh tok guru tu, dia pun ambil tongkat tu. Dapat dah aku. Bila dia belik-belik lah, warna je mah, bukan mah. Dicat warna mah je, tapi dalam bukan mah. Dalam tu biasa je. Lah dia kata, dia pun tolak balik, buang. Lepas tu dia tengok tok guru tu menangis. Lepas tu dia kata, Allah lah, nama je ulama, jatuh sikit nangis. Dia kata, nampak? Kata tok guru tu, aku menangis ni bukan sebab jatuh. Tadi aku jalan pelan-pelan, aku tak nak pijak rumput. Sebab apa? Sebab aku dengar rumput ni sedang berzikir pada Allah. Tiba-tiba hang tolak aku jatuh atas rumput ni tercabut. Dan aku dah tak dengar dia berzikir pada Allah. Tu sebab aku menangis. Aku menangis sebabkan akulah dia tak berzikir dah. Allah nangis. Dia pun terkejut. Sampai rumput dia boleh dengar berzikir. Nampak? Barulah dia pun nak pegang tangan tok guru tu. Dia kata, boleh tak saya jadi anak murid kamu? Saya nak belajar dengan kamu. Sampai ke rumput boleh dengar. Tu akhirnya jadi seorang wali besar. Banyak lagi kalau kita dengar cerita wali-wali ni. Kadang-kadang sejarah hidup dia tu, masa mula-mula jalan dia banyak kona lah. Tapi hujung-hujung Allah angkat dia. Tapi jangan kita faham, kalau macam tu kena rompak dulu saya. Takut tak jadi wali dah, wali terus jadi. Tak apalah, kita buat je lah kerja amal kita. Sebab cita-cita kita bukan nak ke situ. Kerja kita buat amal ni nak supaya Allah sayang, Allah kasih, dah lah. Soal Allah nak angkat wali tak wali, tu urusan Allah lah. Batu kata Buya Yahya, seorang ulama di Indonesia, dia kata wali ni ada 4 kategori dia. Yang pertama, dia tahu dia wali, dan dia tahu orang lain semua tahu dia wali. Dia tahu diri dia wali, sebab dia nampak Allah berikan karamah kat dia, benda-benda yang menakjubkan dan sebagainya. Kemudian orang keliling taman kampung tu pun tahu semua dia wali. Sampai orang sebut-sebut, dia minta doa kat dia tu wali tu. Berkat tu, cium tangan dia apa semua. Jadi itu kategori pertama. Kategori kedua, dia tahu dia wali, tapi orang lain semua tak tahu dia wali. Dia je tahu. Sebab dia tahu, dia nampak apa Allah kurnia kat dia, tapi orang lain tak perasan. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia tak tahu dia wali, tapi orang semua tahu dia wali. Dia rasa dia orang biasa je, tapi orang pandang ni, hui, lain dia ni. Aku jalan tadi dia duduk belakang. Aku sampai masjid dah ada sembahyang sunat. Pada dia rasa biasa je, tapi orang lain tengok, ni bukan dia ni. Tu. Yang keempat, kata Buya, dia tak tahu dia wali, orang semua pun tak tahu dia wali. Dia pun tak tahu dia wali, dan orang keliling pun tak tahu dia wali. Kemudian Buya angkat tangan doa. Buya kata, moga-moga kita semua adalah wali yang keempat. Boleh malam ni? Lagi balik kata, wali dah aku ni. Cuma aku tak tahu aku wali. Perasaan wali pula dah. Moga-moga kita kata. Makna wali tadi kasih Allah. Jadilah kita kasih Allah. Gitu. Macam mana nak jadi kasih Allah? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itulah baru jadi kasih. Tapi kalau yang disuruh buat, yang dilarang pun buat, tak jadi kasih lagi.
Usahakanlah mujahadah. Moga-moga. Lamma kanat sanatu alfin wa mi'atin wa thalathin wa tis'ina min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamallahu ta'ala fi qalbi an utarjima kitab imamil fuqaha'i al-alimin wa qudwatis sufiyatil muhaqqiqin al-musamma bilubabi ihya'i ulumiddin al-jami'i baina syari'ati wa tariqah wal mutadammini fihi ilmu usuliddin wal fiqhi wa tasawwufi an-nafi' bi kalamil jawi ma'a ziyadati fawaida nafisah liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arab. Apa dia kata? Dia kata tatkala adalah tahun 1193, maknanya 1193 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya tahun hijrah 1193 tahun hijrah. Maka mengilhamkan Allah Ta'ala di dalam hatiku bahawa aku terjemahkan akan kitab imam bagi fuqaha yang alim. Maknanya yang kata ni Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Dia kata pada tahun 1193 Allah ilhamkan pada dia untuk terjemahkan kitab yang asal. Kitab asalnya nama Ihya Ulumiddin karangan Imam Al-Ghazali. Ya, Allah ilham kat dia untuk terjemah kitab ni ke dalam bahasa Melayu kita. Sebab Syekh Abdul Samad ni orang Melayu. Jadi dia terjemah. Jadi usia kitab Sairus Salikin 1193 tahun yang dulu. Tolak sekarang ni berapa ni? Yang tahun baru ni 144 berapa? 1442. Tolak 1193. Tadi sebelum sampai sini saya sempat kira 249 tahun. 49 tahun. Hampir 200 tahun lah. Ni kitab yang ada depan kita ni. Nak kalau ikut keturunan tu boleh kata 3 generasi atau 2 generasi lebih. Mana tok-tok kita dulu ngaji dah kitab ni. Memang betul pun. Saya mula tak perasan juga. Masa mula-mula saya masuk pondok tak perasan juga. Kita pun ngaji-ngaji pondok. Patu maklang saya, dia kata apa nama, hang dah tak kerja dah lah. Tak kerja dah. Lepas tu duduk pondok, ngaji pondok. Oh, ngaji pondok. Oh. Arwah atuk dulu rasa pun ngaji pondok tak? Sebab saya dengan atuk saya tak dan jumpa. Sebab saya lahir tu dia dah tak ada. Dia kata arwah atuk dulu ni ngaji pondok tak? Ya. Saya tengok kitab, dia kata ada kitab simpan bawah rumah bilik. Memang itu betul-betul kitab kuning. Kita ni kitab putih. Tu kitab kuning sumber. Memang warna kuning ketah dia. Dah apa cakap dah macam nak koyak dah. Ketah lama. Kitab lama. Memang ada. Sairus Salikin, Minhajul Abidin, Hidayatus Sibyan, Hidayatus Salikin. Kitab-kitab lama. Mana tok-tok kita dulu ngaji dah benda ni. Memang dah jadi kebiasaan pula. Cuma mutaakhirin inilah kitab-kitab ni dah mula makin tak ada. Satu, tak ada orang nak mengaji. Yang kedua, tak ada orang nak mengajar. Yang ketiganya, tak ada orang nak jual. Punca orang tak jual sebab tak ada orang nak mengajar. Punca tak ada orang nak mengajar sebab tak ada orang nak mengaji. Maka hilang. Betul, pupus. Mana ada dah. Padahal dulu-dulu nenek moyang kita ni lah panduan dia. Tak ada baca berita hairan. Kita tu jadi kitab kita kat rumah. Sampai khatam 4 kali. Baca dah, baca lagi. Pagi baca dah soal agama, petang baca lagi. Bacalah pula kitab agama ni. Dia bincang lah tu pasal insiden tu. Aku rasa kereta tu balik ni sebab ni kot ni. Jalan tu. Dia bincang pula. Dia pula ulas jadi pemberita. Nampak? Orang cerita benda akhirat ni tak nak pula dia ulas. Ayat ni kitab-kitab lama habis dah. Tu zaman kita tuan-tuan. Zaman saya, umur saya 32 tahun. Bayangkan lagi 50 tahun akan datang. Time tu saya pun dah tua.
Kan? Waktu tu agak ni ada lagi tak? Lepas tu kalau saya mati esok pula, ada tak generasi seterusnya nak sambung kitab-kitab macam ni? Makin lama makin tak ada, makin pupus. Kan? Minta maaf cakap lah, bukan kita condemn dah. Tapi kadang-kadang tu sayanglah juga bila kita tengok senarai kuliah, kadang-kadang setengah ustaz dia tak bawa kitab-kitab lama gini. Kan? Banyakkannya ustaz kitab moden. Bukan salah agama juga, betul. Tetapi kitab lama ni dia lebih kemah. Sebab dia kalau sebut hukum jelas, sah, batal. Nak dia tak ada uah. Yang ni jak uah. Ni jelas. Tok guru pondok dulu. Kan? Ulama dulu. Jadi ni. Jadi kenalah. Kan? Dan kenapa tak ada orang nak mengajinya? Tak ada siapa nak mengajinya. Mungkin kita yang tak mengajilah satu lagi kita tak hantar nak pergi mengaji. Tu masalah juga. Kan? Kita dah terlambat nak mengaji, dah tak apalah lagi, tapi biar ada hantar anak, hantar ke cucu, ke cicit dan sebagainya, supaya ada generasi muda akan datang akan sambung pula kitab-kitab ni. Sebab ini khazanah ulama-ulama Melayu. Kan? Melayu dah tinggal apa Melayu? Baju Melayu, tetapi tanah Melayu. Lain apa dia? Ni hebat ni. Dan lagi nak nyata hebatnya ulama kita ni, ini boleh kata hampir 20 lebih kot, ataupun mungkin 50 orang, atau mungkin lebih lagi kalau saya pun tak tahu dengan jelas. Tapi mungkin berpuluh-puluh ulama alam Melayu, ulama yang berbangsa Melayu pernah mengajar di Masjidil Haram. Mengajar, bukan sekadar jadi imam pun kita sehebat dah. Ni mengajar, maknanya jadi tok guru besar di Mekah. Nah, di Masjidil Haram tu, kan kat Masjidil Haram dia ada tiang-tiang. Zaman dulu di tiang-tiang tu ada kuliah. Tiang sini ada kuliah, tiang sana ada kuliah, tiang hujung sana ada kuliah. Akan ada seorang syekh duduk kat tiang, kemudian orang kepung keliling dia mengaji, menadah kitab. Antaranya ni Syekh Abdul Samad Al-Palimai, Syekh Daud Al-Fatani, tu semua ulama-ulama hebat. Yang mengaji dengan mereka bukan orang Nusantara je, bukan orang Melayu je. Pak Arab pun menyanyi pula, mengaji dengan mereka. Nah, orang Arab pun menuntut ilmu dengan ulama Melayu. Sebab apa? Hebat dulu. Tapi bila sebab waktu tu orang Melayu nak agama, walaupun Arab kurang, Allah bagi ke Melayu. Allah tak kisah bangsa apa pun, janji dia nak Islam, Allah bagi kat dia. Jadi kalau Melayu sekarang pun dah mula dengan sibuk kemodenan, dah tak peduli senang akhirat, dah tak peduli tentang bab-bab agama, Allah cabut pula. Allah bagi siapa yang nak. Kalau orang India nak, Allah bagi ke negara India. India pun hebat ulama-ulama dia. Kan? Dia tengok pada siapa yang nak. Jadi inilah kita kena kembalikan semangat juang kita dalam masalah ilmu agama ni. Sebab dia makin lama makin pupus. Beruang kutub pupus tak apa lagi. Sibuk ke beruang. Nampak? Beruang nak pupus tak apa lagi, dia bahagian binatang. Tapi kalau ilmu pupus, dunia akan rosak. Binatang pupus, dunia tak rosak sangat, nak apa sangat. Tapi kalau ulama pupus, ilmu agama pupus, habis porak-peranda lah dunia ni. Kan? Orang habis ikut tu, yang akhirnya Nabi kata akan tiba satu hari nanti, kan, zaman-zaman penipuan. Nabi kata sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, kata Nabi, akan datang tahun-tahun penuh dengan penipuan, kedustaan. Yusaddaqu fi hal kadhib, orang yang jujur didustakan. Orang yang cakap benar bohong, orang yang cakap bohong betul dia. Sebab apa zaman tu mula dah datang? Sebab ulama sudah tidak ada. Kalau ada pun, orang dah mula memperendahkan ulama dan menjauhkan diri daripada ulama. Orang tak nak ikut ulama dah. Zaman dulu tak yang kata ulama, tu imam. Dia nak tu imam pergi masjid, tu imam biasalah. Kadang-kadang tu imam berusia dah. Kan? Walaupun naik motor slow. Gitu. Tu imam lama. Kan? Slow. Tapi adab orang dulu-dulu aja, jangan potong, tak potong. Budak-budak muda duduk belakang, slow. Tapi tahan sebab hormat. Kan ulama lagi baru tu imam. Tu imam pun hormat dah. Tu imam tu masuk je pagar masjid, wong baru laju. Nampak? Dia tu sama dah. Nampak? Tu hormat, jaga adab. Kita
Tu imam lalu nak pergi masjid, tu imam lawa kai jual putih mau beli haramainnya. Kan? Mau beli. Jalan-jalan baru lepas hujan dia lecak. Oh, dia langgar simbah lecak coklat tu jubah. Bilal kata, lawa jubah. Selalu warna putih. Tak memang putih asal ni. Nampak dah kena lecak dia kata. La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab adab makin lama makin hilang. Ilmu dunia tak payah sembang zaman lah. Cakap saintifik berbelit-belit lidah. Tengok dalam ilmu sains kedoktoran, kita tanya ni sakit apa? Uish, sakit ni dia buka buku. Dia kata ini sakit physiotherapist. Dah susah. Kenapa? Kita tanya sekali lagi bunyi lain pula ni. Dan kita kata tak faham lah doktor. Bahasa kampung apa dia? Oh, bahasa kampung demam campak. Cakap dia lah demam campak. Nampak? Ini pertudosis lah benda. Oh, hebat bahagian ilmu dunia. Sembang memang kemah. Tanya dia, solat jenazah berapa rakaat? Doktor tak lewat kadang-kadang. Bahagian tulang tahu dah ni tulang apa. Ni otak macam mana, ni urat macam mana. Hebat bab dunia. Padahal bila sampai ke bab akhirat tu masuk dalam kubur nanti macam mana nak lepas jawab. Inilah kata hari ni akhir zaman, ilmu dunia diangkat-angkat, ilmu akhirat diinjak-injak. Tak ada siapa nak mengaji ilmu akhirat. Kalau ada nak mengaji pun itu keputusan terakhir lah. Dan anak dia tak boleh mengaji ilmu akademik, asyik E je. Orang lain A, dia E. Nampak? Orang lain dakwah hitam, dia dakwah merah. Lain kali bawa keluar daripada sekolah tu, masuk tafiz. Masuk tafiz. Sebab apa? Tafiz pilihan terakhir. Kalau begitulah tuan-tuan kita buat begitu, tanya dada kita masing-masing, di mana kita letak Islam kita? Di atas kepala atau di bawah tapak kaki? Kalau itulah perbuatan kita, tanya pintu syurga mana nak buka untuk kita. Tu. Kalau kita meletakkan Islam tu rendah dalam hati kita, Islam tu pilihan terakhir buat diri kita. Renung bersama lah. Biarlah tengok budak anak kita pandai A belaka. Yang ni kena hantar pondok. Sebab A belaka ni. Yang ni kena mengaji agama supaya cepat dia hafal hadis, cepat hafal Quran, sehingga boleh menjadi ulama yang muktabar, ulama yang alim, ulama yang hebat untuk menjatuhkan hujah-hujah musuh. Barulah hebat. Ini hantar yang inna atai, nak hafal tu pun payah. Nampak? Payah. Ada macam mana? Bukan kesalah nak hantar anak sekolah agama, tapi kenapa menjadi pilihan terakhir? Tu yang jadi masalah. Dia gitu. Sikit lagi boleh? Ikut sangat peraturan pun. Sikit nak habiskan ayat ni. Jadi baik. Terakhir adalah tahun 1193 mengilhamkan Allah kepadaku untuk terjemah kitab Imam bagi fuqaha yang alim. Siapa imam fuqaha yang alim ni? Iaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali ni asalnya dia seorang yang alim dalam masalah fuqaha. Fuqaha ni maksudnya masalah fiqh. Cumanya dalam dia sibuk dengan fiqh dia tu, tiba-tiba dia mendapat satu ilham untuk mengaji ilmu tasawuf. Akhirnya dia berubah menjadi seorang ulama sufi, ulama yang mengikut aliran sufi, aliran tasawuf. Adapun memanglah kita dalam mengaji ni kena tiga-tiga, tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau kita mengaji sekadar tauhid sampai ke fiqh, kemudian tidak disulami dengan tasawuf, bahaya. Kita akan jadi sombong, riak, takabur dan sebagainya. Itu banyak. Memang hebat ilmu dia, Quran bersepah dalam kepala, hadis bersepah dalam kepala, alim, cakap Arab menyembuh-nyembuh cakap. Tapi bongkak, sombong, menjatuh-jatuhkan orang, merendah, membanding-bandingkan orang lain dengan dia. Ajak berdebat sana sini. Kita tengok tok guru pondok, kita tengok tok baba-baba patani. Serban saja kalah dengan kita dah. Alim sungguh tapi cakap tunduk. Tak ada ajak berdebat. Ada seorang tu Baba Khairul Anwar, pondok Gajah Teriak di Kedah. Baba Khairul Anwar. Dia kalau mengajar, sama ada dia pandang kitab atau dia pandang kipah, dia pandang siling. Dia segan nak pandang orang. Baca slow je. Dengan ini perkara yang membatalkan sembahyang. Udah gitu. Tapi berkat yang mengaji dengan dia, insya-Allah dapat ilmu. Saya tu masalah sikit lah. Kalau baca gitu habis.
Semua lelak lagi. Nampak? Dengan saya lelak lagi kan. Dia tak apa, dia syekh dah kan? Dia baba dah, ulama besar dah. Dan yang jadi ikutan ulama sufi yang hakikin, Imam Ghazali seorang ulama yang alim dalam masalah fiqh, dan juga seorang ulama yang beramal dalam masalah kesufian, yang muhaqqiqin, yang dinamai akan kitab itu dengan Lubab Ihya Ulumuddin. Kitab yang asalnya Imam Ghazali karang namanya Lubab Ihya Ulumuddin. Dia ada dua, satu Ihya Ulumuddin, satu lagi Lubab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin dia tebal sangat, jadi bila terlampau tebal susah pula orang nak mengaji. Imam Ghazali dia ringkaskan, maka dia karang kitab satu lagi namanya Lubab Ihya Ulumuddin. Lubab Ihya Ulumuddin tu maknanya ringkasan, mukhtasar kitab Ihya Ulumuddin yang sebenar, yang menghimpunkan ia antara syariat dan tarikat. Dalam kitab ni yang kita belajar ni, dia menghimpunkan ilmu syariat dan ilmu tarikat. Apa makna ilmu syariat? Ilmu syariat menceritakan tentang hukum hakam, masalah fiqh. Apa boleh, apa sah, apa batal, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Adapun tariqah mengawal keadaan boleh tak boleh tu. Walaupun perkara itu halal dan harus, itu syariatnya. Syariat kata ini halal, syariat kata ini harus, tapi tarikat dia jaga. Walaupun halal jangan lebih, walaupun harus jangan lebih. Contoh, kita kerja dapat gaji banyak, halal tak? Halal duit kita. Kita bukan rompak, bukan menipu orang. Memang gaji kita tiap-tiap bulan kat ribu-ribu, tak ada masalah. Gaji puluh ribu memang halal dari segi syariat, halal. Tapi dari segi tarikat, walaupun halal, mu jangan habiskan, jangan menggunakan semua sekali, melainkan kamu derma, kamu ambil bahagian kamu nak je, yang perlu untuk keperluan hidup. Itu tarikah dia. Suatu banyak orang boleh bersyariat tapi bertarikah susah. Tarikah ni ahli kesufian ni kan. Saya buat contoh dunia ni macam mana. Ulama kata ad-dunya jifatun wa tulabuha kilabun. Dunia ini ibarat bangkai dan siapa yang mencarinya adalah anjing. Ulama kata. Kan saya kata kan, dunia ni bangkai kata ulama, dan siapa yang pulun pada dunia ibaratnya dia seperti seekor anjing. Tengok anjing, dia hentam semua dengan tulang-tulang dia bantai ni, kat tong sampah pun bantai, benda kotor pun bantai. Jadi jangan jadi gitu. Jadi ulama dia buat contoh gini. Kita jalan-jalan nak pergi beli donat, nak makan donat, teringin nak makan donat. Kita pun tengok dekat depan cermin tu donat bersusun. Sedapnya. Tiba-tiba nampak ada pintu belakang. Ada pintu belakang. Kita pun sajalah nak jenguk dalam tu, macam mana dia buat donat. Kita pun tolak pintu tu sikit, tengok-tengok dalam ada orang sedang uli tepung. Uli tepung donat. Tengah-tengah dia uli tu, dia tengok kanan kiri lain clear. Dia pergi ludah dalam ni. Kahak tak banyak mana, secawan kahak. Nampak tepek hijau masuk dalam tu. Lepas tu dia tutup dengan tepung, dia gaul sekali. Bila gaul dia betul, dia bakar dalam korek apa semua, dia letak kat depan yang siap dengan coklat-coklat apa semua warna-warni. Tengok tu memanglah cantik. Orang yang tak tahu cerita ni, bila dia tengok dia rasa terliur tak? Hui, sedap ni, manis ni. Pakat beli gigit tu. Nak krim warna hijau, dia kata perisa pandan ni. Pandan apa kahak? Dah dia makan, sedap dia kata. Orang yang tahu macam yang tadi, yang tengok belakang pintu tadi, bila dia tengok itu, dia nak makan tak? Tak makan. Bila orang pelawar pun tak apalah, ambil lah. Sebab dia tengok dah. Kalau dia lapar perut sekalipun, dia lapar sangat, terpaksa makan, dia mungkin akan ambil secubit dua untuk menghilangkan lapar dia. Itu pun bahagian luar, tak bahagian dalam. Gitulah kata ulama ibarat dunia. Orang yang tak tahu hakikat dunia, pulun. Apa salah? Halal kan? Tak apa, ambil. Buat rumah besar-besar, buat kereta banyak-banyak. Kenapa? Harta kurang. Tu dia tak tahu hakikat dunia lah tu, yang akan merosakkan dia, yang akan membebankan dia. Lagi banyak harta kita, lagi lama kita dihisap di padang mahsyar. Allah akan tanya setiap satu-satu. Kami di pondok, Tok Guru tak cerita bab kereta, tak cerita bab rumah. Sebab budak pondok ni selalunya bergaya dengan jubah lah. Tiap kali raya tukar color macam-macam jubah. Tok Guru bagi nasihat, kata, ingat, kalau dalam almari kita ada 10 helai jubah, setiap selai Allah akan tanya. Tu kalau 10, kadang-kadang 100. Nampak?
Orang tanya, ni jubah dah ada kan, jubah ni kenapa beli lagi? Buat apa pula? Walaupun memang kita beli dengan jalan halal, tapi tetap akan disoal, dipanggil habas. Nah, tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu. Jadi kalau orang tahu hakikat dunia, dia ambil dunia ni sekadar perlu. Kita tengok tok-tok wali, alim-alim ulama, dia ambil sekadar perlu je. Yang mana dia nak pakai itu dia ambil. Yang selebih dah tolak lah, bagilah kat siapa. Dia tak terkejar-kejar dengan kemewahan. Itu ulama. Sebab apa? Sebab dia tahu hakikat dunia. Dunia ni ibarat bangkai. Apa nak kejar sangat, kan? Dia akan merosakkan hati kita. Itu maknanya syariat dan tarikat. Syariat memang kata boleh, tapi tarikat menjaganya. Walaupun boleh, hati-hati, jangan lebih-lebih. Dan yang terkandung di dalamnya itu ilmu usuluddin. Yang termasuk dalam syariat dan tarikat ni ialah ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan ilmu fiqh, ilmu ibadat kita. Dan yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu yang akan menyentuh kerohanian kita, dalaman kita. Yang memberi manfaat bagi orang yang menjalani jalan akhirat. Siapa yang betul-betul nak menuju kepada jalan akhirat, inilah kitab yang sesuai untuk dia mengaji, kata dia. Padahal aku terjemahkan kitab ini dengan bahasa Jawi Melayu, dan maksudnya aku sudah terjemahkan. Maknanya kalau mu payah nak mengaji yang kitab Arab Ihya Ulumuddin yang sebenar, payah sebab di bahasa Arab, tak apalah, aku tolong terjemah dalam bahasa Melayu Jawi supaya mudah anak-anak Melayu untuk mengaji kitab ni, walaupun tidak mahir dalam ilmu bahasa Arab sekalipun. Serta aku tambah dengan beberapa faedah yang baik-baik, dia kata, supaya mendapat manfaat dengan dia oleh orang yang tiada baginya itu mengetahui dengan bahasa Arab. Supaya orang yang tak mengaji ilmu Arab pun boleh baca kitab ni. Sebab kita bukan nak gah boleh baca kitab Arab, kita nak beramal. Kalau mugah boleh baca kitab Arab tapi amal pun tak ada guna tak? Sebab yang nak masuk dalam syurga ni amal, bukan kitab. Yang nak ditimbang nanti amal ibadat, bukan kitab. Kitab pun tak ada dah time tu, nak bawa di padang mahsyar. Kata malaikat ni nak timbang, ya, kitab tinggal kat dunia itu, nak ambil balik boleh tak? Kata mana ada, kita hancur semua. Yang nak bawa jumpa Allah ni amalan kita. Jadi kalau mu kitab banyak, ilmu banyak, tapi amal tak ada apa lah. Jadi kita tak apa, kitab tak banyak, mengaji tak banyak, adalah ilmu sikit-sikit tapi amal banyak, dengan ilmu yang betul. InsyaAllah yang tu nak bawa jumpa Allah. Tu. Cukup dah tu. Cukup dah tu tak? Kita berhenti di wasammaituhu bisayri salikin ila ibadati rabbil alamin. Semai situ. Ingatkan boleh habiskan mukadimah lah ni, tak habis juga. Sebulan lagi lah baru nak masuk isi. Tak masuk isinya. Apalah, kan? Yang penting kita dapat kefahaman. Jadi macam biasa kat depan ni, dua ni ada apa? Produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah membeli sambil menderma, untuk membantu perjuangan Tuan Guru kita, Tuan Guru Siddiq Noor, supaya dengan bantuan kita bersama ini membuahkan hasil untuk kami meneruskan perjalanan sekolah kami, sehingga dapat menghasilkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Dan supaya ada orang yang menggantikan tempat-tempat ulama yang sudah dimakan usia pada zaman sekarang ni. Seorang-seorang dah mula sakit, meninggal. Jadi kalau kita tak ada usaha dakwah untuk bantu sekolah-sekolah pondok, tahfiz dan sebagainya, kita takut benda ni akan terhenti macam tu, tak ada pelapis seterusnya. Jadi insya-Allah kita pakat-pakat bantulah. Niatlah membeli sambil menderma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihi
alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.